Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 17 Julai bersama saya Muhammad Azizur Rahim. Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan yakin industri pelancongan negeri akan dibuka semula penghujung tahun ini. Menterinya Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, dengan kelancaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Sarawak ketika ini, ia berupaya membina semula keyakinan pelancong untuk berkunjung ke Sarawak. The next thing that we need to do is to build up the confidence of all those who used to love travelling, to tell them that Sarawak is a safe place to go. Datuk Abdul Karim menambah kerajaan negeri menjangkakan 80% daripada rakyat menerima vaksin pertengahan Ogos depan. Namun begitu, usaha ini bergantung dengan situasi wabak semasa, lebih-lebih lagi dengan ancaman satu varian baru iaitu varian Delta. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat pusat pemberian vaksin industri pelancongan bertempat di bangunan Persatuan Gereja-Gereja di Sarawak di Kuching. Untuk rekod, lebih 2,000 barisan harapan dalam industri pelancongan dan acara perniagaan di negeri ini menerima vaksin dos kedua. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak semalam melaporkan terdapat 423 kes positif baharu COVID-19. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif di negeri ini meningkat kepada 70,651. Menurut kenyataan daripada Sekretariat JPBN Sarawak, daripada jumlah kes yang dikesan semalam, hanya 48 kes merupakan kes bergejala, manakala selebihnya adalah tidak bergejala. Selain itu, tiada kes baharu kematian akibat COVID-19 telah dilaporkan. Jumlah kes tertinggi dikesan mengikut daerah semalam adalah sebanyak 238 kes di daerah Kuching, manakala kebanyakan daerah-daerah lain hanya mencatatkan jumlah kes positif baharu dalam lingkungan 1 hingga 26 individu. Sementara itu, sebanyak 849 kes baharu pulih dan dibenarkan discharge semalam dan 5,080 kes masih lagi aktif di ward-ward hospital dan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC seluruh negeri. JPBN Sarawak turut mengesan 2 kluster komuniti baharu iaitu kluster Bukit Tinggi, Meradong melibatkan 21 individu didapati positif dan kluster Lempaung di Betong dengan 31 individu yang disahkan positif. Semalam, JPBN mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi Rumah Dayang Anak Serang, Rumah Embau Anak Anting dan Rumah Radin Anak Jelemin di daerah Bintulu, Rumah Sab di daerah Meradong, Rumah Ningkan, Rumah Berinau, Rumah Maja di daerah Serike, Rumah Antoni di Pakan dan Kampung Astana Lot, Kampung Sungai Bedil dan Kampung Seratau di daerah Kuching. Pusat Pemberian Vaksin PPV bergerak meneruskan misi penuh cabaran ke penempatan masyarakat Penan dan Kenyah di Long Urun bagi pemberian suntikan dos pertama penduduk yang layak. Penduduk Long Urun yang ditemui mengakui usaha mewujudkan PPVB itu memudahkan mereka tanpa perlu ke Belaga atau Sungai Asap. Walaupun gementar, mereka tetap bersedia untuk menerima suntikan vaksin. Rasa nervous, baru pertama kali ambil vaksin. Tidak ada apa-apa, rasa selamat lah. Terima kasihlah di atas bantuan yang sudah kerajaan beri dan beri kepada kami orang Penan lah, karena kalau kami orang ni pergi asap, gimana memang ada bayaran sedengah lah. Tapi di sini saya terima kasihlah, ada bagus, ada bantu rakyat ni macam pun sudah cukup. Terima kasih lah. Memang bagus, memudahkan. Itulah. Tak perlu pergi jauh-jauh. Ya. Agar kita dilindungi dari wabak penyakit. Penempatan Long Urun mempunyai 20 buah rumah panjang masyarakat Kenyah dan Penan. Laluan masuk ke penempatan tersebut menggunakan jalan laluan balak dan ladang kelapa sawit yang mengambil masa perjalanan hampir 2 jam dari Sungai Asap. Unit Udara Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM berdepan cabaran sukar semalam ketika menghantar vaksin ke kawasan pedalaman di bahagian Miri berikutan beberapa lokasi pemberian vaksin mengalami banjir. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 6 Miri, Lau Poh Kiong dalam kenyataan bomba memberitahu lokasi pemberian vaksin yang terjejas banjir ialah Kampung Long Jegan, namun penghantaran vaksin tetap diteruskan.
Katanya memandangkan helikopter tidak dapat mendarat, unit udara bomba telah menggunakan kaedah winching untuk menurunkan vaksin ke kampung berkenaan. Tambah beliau, unit udara bomba turut berhadapan dengan padang yang basah sehingga menyebabkan tayar helikopter separuh tenggelam disebabkan tanah yang lembut. Antara lokasi pengantaran vaksin yang mengalami keadaan padang basah ialah di Long Teru, Long Teran dan Long Loyang. Bagaimanapun cabaran tersebut berjaya ditangani oleh mereka. Masyarakat diminta agar mematuhi prosedur operasi standard terutama ketika melaksanakan program agihan bantuan persendirian bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail menyarankan agar bantuan disalurkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM supaya pengagihannya lebih sistematik. Jelasnya setakat ini tiada sebarang kompaun dikenakan melibatkan program agihan bantuan di negeri ini. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi pemberita RTM di Kuching. Mengulas mengenai pemantauan operasi premis makanan secara dine-in yang dibenarkan berkuat kuasa semalam, beliau memaklumkan pasukan khas melakukan pemantauan ke premis makanan untuk memastikan setiap premis mematuhi garis panduan yang ditetapkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Tindakan tegas diambil sekiranya premis makanan didapati melanggar SOP, termasuk diarahkan tutup selama 14 hari. Sarawak masih mengekalkan keputusan untuk menangguh semua aktiviti ibadah kurban. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata keputusan tersebut masih diteruskan walaupun Sarawak kini memasuki fasa kedua Pelan Pemulihan Negara. Jadi keputusannya masih kekal sampai ke hari ini, kecuali ada makluman baru yang kita terima daripada pihak kerajaan atau pihak Ketua Menteri ataupun Kerajaan Persekutuan, maka kita akan maklumkan kemudian. Tambahnya lagi, bagi solat sunat Aidil Adha pula bilangan masih mengikut jumlah yang ditetapkan oleh Majlis Islam Sarawak, kecuali bagi Masjid Jamik Petrajaya Kuching ditambah seramai 500 jemaah. Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata demikian selepas program penyerahan Rumah Sejahtera Pantai Damai di Kampung Rempangi Fasa 1 di Kuching. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pantai Damai memberitahu setakat ini sebanyak 9 buah rumah di bawah program khas Rumah Sejahtera Pantai Damai berjaya disiapkan sejak ia dilaksanakan pada penghujung 2019. Unit Hal Ehwal Agama Lain, Unifor di bawah Jabatan Ketua Menteri sekali lagi menyerahkan geran bernilai 8.176 juta ringgit kepada 72 gereja, chapel dan kuil seluruh negeri. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah merangkap Menteri bertanggungjawab terhadap unit berkenaan menyampaikan cek untuk geran berkenaan kepada 19 ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri serta wakil dalam satu majlis ringkas di Kuching. Antara yang menerima cek berkenaan ialah Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Datuk Seri Michael Manyu Jawong dan Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utom. Geran tersebut merupakan antara peruntukan bernilai 50 juta ringgit yang diluluskan kerajaan tahun ini untuk melaksanakan kerja-kerja pembaikan serta menaik taraf bangunan serta rumah-rumah ibadat termasuk gereja dan kuil seluruh negeri. Yayasan Sarawak semalam menyerahkan sumbangan 2 juta ringgit kepada kerajaan negeri untuk tabung bencana negeri Sarawak. Menurut pengarahnya Mersal Abang Rosli, sumbangan itu diharap dapat membantu dalam memperkasakan usaha kerajaan mengurus pandemik COVID-19. Beliau memberitahu usaha ini juga merupakan salah satu tanggungjawab dan objektif penubuhan Yayasan Sarawak yang termaktub mengikut ordinan, iaitu memberi sumbangan dan bantuan dalam keadaan kecemasan atau malapetaka negara selain memberi bantuan dari segi pendidikan. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas menyerahkan cek sumbangan tersebut kepada Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Dalam pada itu, beliau memaklumkan hampir keseluruhan pelajar sekolah menengah yang akan menghadapi peperiksaan awam telah diberikan voucher tuition bernilai RM150 sebulan dalam Belanjawan Sarawak 2021 bagi memastikan pencapaian akademik yang baik dalam kalangan pelajar sekolah. Lembaga Kemajuan Bintulu BDA telah mengagihkan 100 bakul makanan kepada penduduk di kawasan Kampung Jepak. Pengagihan itu disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli.
Timbalan Pengurusi BDA Hadir Khan Azhar Khan memaklumkan bakul makanan yang diagihkan berupa barangan makanan asas seperti beras, minyak masak, gula dan makanan kering dan ia dihantar terus ke kampung menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Para penerima adalah terdiri daripada golongan asnaf di kampung tersebut yang namanya telah disenaraikan oleh pihak Baitul Mal Bintulu dan Ketua Masyarakat Kampung Jepak. Alhamdulillah, terima kasih banyak daripada pihak-pihak yang menyumbang tu. Terasa ringan gila lah rasa bebanan tu dalam masa kita pandemik tu lah. Terima kasih sebab dah beri bantuan bakul makanan tu. Dengan adanya bantuan tu dapat meringankan beban lah sikit. Satu mayat hampir put ditemukan terapung di sebatang sungai di belakang Taman Lucy Hill, Kota Padawan petang semalam. Ibu Pejabat Polis Padawan melaporkan mayat yang dipercayai mayat lelaki itu ditemukan seorang pekebun sayur ketika mencari sayur rebung di belakang taman perumahan tersebut sekitar pukul 3 petang. Pekebun itu kemudian bertindak melaporkan penemuan tersebut di Balai Polis Batu 10. Pasukan Forensik Hospital Umum Sarawak yang digerakkan ke lokasi penemuan mengesahkan tiada kecederaan yang mencurigakan pada tubuh badan si mati, namun terdapat kecederaan yang disebabkan gigitan serangga atau binatang. Sekian berita untuk pagi ini. Sempena sambutan Hari Sarawak pada 22 Julai, bersama kita tingkatkan rasa cinta dan sayang kepada negeri Sarawak. Sarawak gemilang untuk semua, sentiasa patuhi SOP, utamakan keselamatan dan kesihatan diri. Saya Muhammad Azizur Rahim, salam hormat.